Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani al-adwamani al-mutalazimani ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat sama-sama kita bertemu bagi meneruskan pengajian kita, dan insya-Allah tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pagi ini kita akan tengok kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut, juzuk yang pertama, kitab Jawi muka surat 24. Kitab Rumi muka surat berapa? Pembatal wuduk 10. Muka surat 10. Kitab Rumi nampak gaya ketinggalan sebab dia duduk muka surat 10. Kitab Jawi duduk muka surat 24. Jadi ke depan, maju. Jauh. Tapi kita tengok siapa habis dulu. Rasanya habis sekali. Baik. InsyaAllah kita tengok pembatal wuduk. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Qala, pembatal wuduk. Sebab apa digunakan pembatal? Dia tidak digunakan membatal. Dia ada beza me dengan pe. Pembatal adalah merupakan perkara-perkara yang boleh membuatkan wuduk seseorang itu jadi batal. Itu dinamakan pembatal, perkara-perkara. Jadi kalau membatalkan wuduk iaitu perbuatan-perbuatan. Nah, itu bezanya. Beza perbuatan dengan perkara. Beza. Sebab perbuatan itu adalah perlakuan. Kalau perkara itu tak semestinya perlakuan. Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan dirahmati Allah, batal wuduk ni adalah bila mana berlakunya satu perlakuan. Jom kita tengok apa yang boleh membuatkan wuduk itu terbatal. Pembatal wuduk nombor 12, wuduk yang batal, wuduk yang sah itu batil ataupun batal, binasa atau tiada boleh digunakan lagi. Wuduk tu tak boleh guna dah. Apabila ada benda ni, wuduk tu tak boleh guna. Maksudnya tak jadi. Sedangkan tak nampak pun kesan dia. Wuduk batal tak nampak kesan, wuduk ada pun tak nampak kesan. Tak nampak kesan pun. Yang tahu wuduk tu ada ataupun tidak adalah kita saja. Tak ada siapa pun tahu bahawasanya pada saat itu dia masih lagi berwuduk ataupun tidak, kecuali dirinya sendiri sahaja. Sebab tu tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila kita mengetahui dan belajar berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan wuduk, maka pada masa ni kita boleh senyap-senyap ataupun kita boleh nak declare pada orang pun boleh, nak bagi tahu pun tak apa, tak bagi tahu pun tak apa. Yang kita ni sedang ada wuduk ataupun tidak. Sebab apa? Sebab benda ni kita sahaja yang tahu, kita sahaja yang faham, kita sahaja yang reti. Sebab benda yang melibatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ni adalah benda rahsia. Tuan-tuan, kita berwuduk, dia membuka hubungan kita dengan Allah. Apabila kita batal wuduk,
dia menutup hubungan kita dengan Allah. Sebab apa penutup dan pembuka? Kerana di situ adanya sesuatu benda yang telah terhalang. Kalau kita batal wuduk, tidak ada wuduk, seolah-olah kita dengan Allah Ta'ala tu tidak ada pembersihannya kita dengan Allah. Tapi kalau kita ada wuduk, kita bersih dan kita boleh terus direct dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Pertama, yang membatalkan wuduk ataupun perkara yang pembatal wuduk, keluar sesuatu daripada qubul atau dubur. Qubul itu adalah perkara yang hadapan. Benda depan tu qubul. Walaupun benda tu tak nampak. Tapi yang keluar daripada bahagian hadapan itu namanya qubul. Kalau keluar daripada belakang itu namanya dubur. Baik. Kalau tuan-tuan dan dirahmati Allah kita tengok, orang kata kalau masuk ke dalam, naik ke atas, turun ke bawah, keluar ke mana? Kalau naik ke atas, turun bawah, masuk dalam, kalau keluar tuan nak kata keluar kalau keluar kalau keluar boleh jadi ke depan, boleh jadi ke belakang, boleh jadi ke tepi. Keluar tu boleh jadi ke ke bawah, boleh keluar ke bawah, keluar ke atas, semua boleh lah tu kata keluar tu keluar Kalau kata keluar sahaja sesuatu daripada qubul atau dubur, sama ada benda biasa seperti tahi. Selalunya yang keluar daripada dubur tahi. Yang keluar daripada qubul bahagian depan air kencing. Dan mungkin yang keluarnya adalah angin. Angin pun keluar daripada depan belakang, boleh. Orang lelaki tak keluar dari depan, orang perempuan boleh keluar depan belakang angin. Atau benda-benda yang jarang-jarang adanya seperti batu, darah dan cacing sekalipun. Sekalipun ia menunjukkan kepalanya kemudian masuk semula, batal wuduk. Orang yang ada cacing kerawit, cacing tu keluar rasa macam keluar satu benda, masuk balik, cek tak jumpa, jadi tetap batal wuduk. Kalau dia keluar masuk balik, yang tu benda yang daripada dalam keluar, tapi kalau benda yang daripada luar masuk, saat kita tengok batal ke tak. Lah ni kita nak tengok yang daripada dalam keluar. Apa benda yang keluar daripada qubul dan dubur, sama ada angin ke, isi angin ke. Isi angin pun batal juga tuan-tuan. Anda tahu isi angin tu dah. Isi angin tu tahi lah. Sebab ada orang tua-tua dulu, dia mengistilahkan kentut tu kaf nun ta waw ta. Kan? Kaf nun ta waw ta lah kentut. Kan? Kaf itu keluar, nun itu nitrogen, keluar angin nitrogen. Kaf nun keluar nitrogen, ta tu tendang, waw tu wap, ta tu tahi. Ataupun dia kata karbon, nitrogen, tendang, wap, tahi. Tu pun jadi kentut. Sebab tu hasil dia kentut tu sebab wap, tahi. Sebab tu berbusuk. Kalau wap lain tak berbusuk. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, kentut batal, keluar isi dia pun batal, keluar wap pun batal.
Ada orang kentut, dia buat keluar sekali dengan dia punya, apa orang kata apa, warna-warna tahi tu. Kentut yang kena basuh. Tuan-tuan pernah dengar istilah basuh, kena basuh kentut? Ni kentut sampai kena basuh. Tak pernah dengar no? Tapi yang jenis kentut keluar sekali dengan warna tahi tu, yang tu kentut tu kena basuh tuan, kalau tak najis. Tuan-tuan pakai seluar, tiba-tiba kentut, tengoklah pada seluar tu yang bahagian kentut tu ada tak warna tahi tu. Kalau warna tahi tu, ini kentut kena basuh. Kalau ada kentutnya memang keluar angin dan tak keluar tu tahi tu, jadi yang tu tak kena basuh, tak apa, sekadar uap. Sebab tu kami dulu mengaji, kalau siapa kentut busuk ni, kentut busuk tu kena pergi basuh dulu kentut. Dia pun suruh pergi basuh kentut. Sebab apa? Sebab dia keluar sekali dengan warna tahi tersebut, kan dia melekat. Jadi itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada orang yang kentut sampai keluar warna tahi ataupun keluar dia punya wak-wak dia tu yang memang berbau dan memang kena basuh. Kalau nak sembahyang memang kena basuh. Tuan-tuan jangan anggap kata dia kentutnya tak ada. Dah, kentut pun kena basuh juga. Dulu kita mengaji dulu, kita tak tahu. Ustaz duk cerita, ada orang yang kentut dia pun kena basuh. Bukan takat ambil uduk saja, tapi basuh juga bahagian tempat keluarnya dan bahagian pakaian yang dia pakai. Sebab di situ dia dah buat keluar najis yang melekat pada pakaian tersebut. Baik. Ataupun benda yang keluar itu jarang-jarang, tak pernah berlaku, seperti mana keluar batu karang. Yang keluar tu batu karang, ataupun yang keluar tu biji tembikai. Apa saja yang keluar, maka pada saat itu wajib dibasuh walaupun suci. Walaupun kita katakan benda tu adalah benda yang kalau keluar-keluar biji tembikai tu, tengok-tengok tanam tumbuh. Yang itulah tembikai paling sedap sekali. Sedap tuan-tuan. Kopi yang keluar daripada perut musang pun sedap, orang jual mahal. Kopi yang keluar dari apa dah? Kopi luar tu kopi apa, tek musang. Kopi yang mahal ni kopi tek gajah. Satu cawan $50 dekat Vietnam, lagi power. Tapi dekat Vietnam lah $50, saya tak minum dah. Harganya punya lah mahal. Kopi tek gajah. Kopi luar tu murah, dia sebab dia dah terlampau banyak. Dulu mahal masa mula-mula dulu, tapi lah ni dah terlampau banyak dah komersial dah, jadi murah pula. Depa bela apa tupai tu, musang tu, depa bela, kemudian depa suruh makan biji kopi ya. Kira musang tu pun berak pun bau kopi. Kan macam kita lah, kalau makan Redik FC, apa Redik FC apa? Redik. Ayam Redik tu. Redik apa? Kopi Redik tu kan. Kencing pun bau kopi. Kencing pun bau kopi. Baik. Benda tu terkena najis. Dia bukan najis, terkena najis. Bila mana? Boleh basuh. Macam baju kita tu terkena najis. Terkena najis, basuh, cuci. Macam biji kopi terkena najis, basuh, suci. Biji jagung, kita makan cornflake, makan cornflake, terkeluar biji tu pula tengok-tengok, elok biji ni, kita pun tanam, tumbuh jagung tu, tak ada masalah, boleh. Sebab tu orang tua-tua dulu berak dalam hutan tu, banyak pokok-pokok kayu tumbuh dalam hutan. Saya pasal tu hasil daripada tek yang mereka berak tu. Jadi heran, siapa tanam pokok rambutan sini tu? Heran.
Kan? Rupanya yang tanam tu dia lah kan. Dia masa dia nak berak tu dia pergi cangkui. Lepas tu habis berak dia kambuh balik, tengok-tengok tumbuh pokok tu. Macam tu juga kalau tuan-tuan tengok kepada pokok-pokok yang tumbuh di atas bumbung-bumbung rumah. Siapa yang buat naik tu? Monyet tu selesai lah. Satu lagi burung. Burung dia terbang ke, dia berak atas tu, dia makan biji cili, ada pergi berak di atas tu. Jadi mungkinlah itu di antara puncanya macam mana pokok boleh ada atas bumbung rumah. Baik. Benda yang jangan keluar seperti batu, darah, cacing. Kalau cacing tu, kalau dia buat keluar kepala masuk balik pun batal. Rasa benda yang keluar daripada kubul ataupun dubut, keluar je, mesti batal. Siapa-siapa, benda apa pun, tak kisah. Kecuali yang keluar itu air mani. Umpama seorang yang sedang ada air sembahyang, tidur duduk punggungnya tetap pada lantai atau pada tempat tidur, mimpi bersetubuh hingga keluar mani. Tengok tuan, tidur duduk atas lantai tetap punggung tu memang tutup rapat, tiba-tiba tidur mimpi bersetubuh, keluar air mani. Keluar air mani itu tuan-tuan, batal dah uduk dah. Betul tak? Tak betul. Jadi dia boleh semayang, jadi imam lagi. Boleh ke? Tak, dia kena mandi dulu. Uduk tak batal, kena mandi. Uduk memang tak batal, tetapi kena mandi. Bila mana dia mandi, baru boleh jadi imam. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, nak cerita kata wuduk tak batal. Bila mana mandi, ni kita skip tajuk, kita pergi sekat mandi. Kalau dia mandi, dia tak ambil wuduk, sah ke tak? Semayang angkat hadas kecilnya tu. Ada orang confuse. Bila mana kita baca bab mandi ni kita skip sekejap, kita masuk bab mandi terus. Kan dah cerita dah bab mandi sebelum ni, rasa dah cerita dah. Tak apalah, dia cerita. Kita mengangkat hadas besar. Mandi ni angkat hadas besar. Bila mana angkat hadas besar, hadas kecil terangkat ke tak? Terangkat. Maksudnya kalau kita dah mandi, start tu kita gosok-gosok, kita pegang kemaluan apa semua tu, yang tu batal dah wuduk. Dah tak batal wuduk, memang tak ada lagi. Tapi bila mana kita selesai mandi, dah angkat hadas besar, maka hadas kecil secara automatik terangkat. Itu satu pandangan. Satu pandangan lain tidak. Sebab hadas kecil dengan hadas besar dua benda yang berbeza. Terpulanglah kalau tuan-tuan nak pegang, angkat hadas besar, hadas kecil terangkat sekali pun boleh. Ataupun tuan-tuan nak pegang, hadas kecil macam ni, hadas besar macam ni, itu terpulang pada tuan-tuan. Tapi ulama pun bahas benda tu. Ada yang kata hadas besar mengangkat hadas kecil, ada kata tidak. Itu ulama punya pandangan. Nah, kalau ustaz, mereka tanya ustaz je, ustaz buat macam mana? Kalau saya, bila mana dah mandi, selesai. Bila mana dah mandi, makna kita angkat hadas besar, terangkat sekali dengan hadas, tak ambil wuduk dah. Dah angkat hadas besar, hadas kecil, secara automatik terangkat. Walaupun wuduk itu perlu dengan basuh muka, basuh tangan, ikut tertib, tapi bila mana kita mandi hadas, tak ada tertib pun. Tidak. Mana ada tertib kita, cuma meratakan air ke seluruh tubuh badan, maka di situ dengan niat mengangkat hadas besar, terangkat sekali dengan hadas kecil. Tak pernah ustaz kami pergi semayang tak ambil wuduk ni. Kan? Dan pergi semayang tak pernah tak ambil wuduk ni. Dah ustaz kata mandi angkat hadas besar, terangkatlah hadas kecil kali. Betul pun. Sebab wuduk itu mengangkat hadas kecil. Itu saja. Nak kena faham yang tu.
Baik. Kecuali mani. Mani kalau dia tidur tetap lantai, tetap punggung dia di atas lantai, tiba-tiba mimpi terkeluar air mani, mimpi bersetubuh hingga keluar mani, atau ia merenung perempuan dengan syahwat sampai terair. Dia kata sampai terair. Dia bahasa dia tu dia lapik. Sampai terair tu maksudnya sampai keluar mani lah. Tidaklah batal wuduknya, tak batal wuduk, cuma wajib mandi sahaja. Wuduk tak batal, wajib mandi. Okey, yang tu yang keluar. Kemudian kedua, tidur dengan keadaan punggung tidak tetap. Punggung ni bila dia tetap, ni papan punggung rapat dua, bila rapat tidak memungkinkan keluar angin. Tuan duduk pergi rapat ni, tiba-tiba nak rasa kentut, kena buat macam mana? Boleh kentut macam tu, kena angkat punggung sikit. Tidak, kena angkat sikit, kena berenjak sikit baru boleh keluar angin. Tapi kalau duduk rapat memang takkan keluar angin, takkan keluar angin. Kalau nak keluar angin tu sampai dia terangkat baru boleh keluar angin. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, syaratnya mesti duduk punggung tetap. Siapa yang tahu punggung kita tetap ataupun tidak? Hanya kita sahaja yang tahu. Dan tengok cara duduk. Duduk macam mana yang mungkin boleh kentut? Ada orang duduk macam ni tapi dia boleh kentut, dia angkat sikit lah punggung dia. Ataupun dia kemuk sikit kan, macam mana pun tak kisahlah, yang penting boleh keluar angin. Pada masa tu tuan-tuan dan dirahmati Allah, kalau tidur yang tidak tetap punggung, seperti mana tidur berbaring, tidur atas kursi malah. Kursi malah yang jaring-jaring tu, yang tu confirm boleh keluar angin. Tidur macam mana lagi? Tidur baring itu confirm dah, sebab punggung tak tetap. Punggung tak tetap ni maksudnya punggung tu dia tak rapat dan menutup lubang untuk keluar angin. Jadi kalaulah dalam keadaan tidak tetap, tidur je mengerah, kalau tak mengerah pun batal. Kalau mengerah di sisi mazhab Hanafi mesti batal wuduk, walaupun tetap punggung, sebab di situ dikatakan hilang akal. Hilang akal itu tidur sampai lupa lah, sampai imam kata ittaqullah, khutbah kedua baru sedang. Ataupun imam kata apa, barakallahu li walakum bil Quranil azim, baru sedang. Jadi kalau ikut Hanafi batal, ikut Syafi'i boleh, sah. Sebab Syafi'i dia tak kisah, yang penting tetap punggungnya, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, waktu yang paling syok sekali tidur waktu khutbah, paling syok tidur. Tak ada apa pun, panas ke sejuk ke, boleh tidur. Yang tu hebat, hebat. Tidur yang berkualiti tu, jaga-jaga tu memang tak boleh tidur. Balik rumah kau buat macam mana tak boleh tidur. Masa khutbah tu memang tidur yang berkualiti, memang sungguh tuan-tuan. Lepas tak tahu nikmat tidur masa khutbah, kita duduk selalu dah. Tapi kalau pergi dengar khutbah lain pada bahasa Melayu, rasanya tak tidur. Di masjid India dengar khutbah bahasa India, tak tidur duk tengok. Ini cakap apa? Tak faham apa, tak tidur. Tapi bila faham dia tidur, tu yang pelik tu. Macam pergi apa kat Mekah. Kat Mekah bila haram Masjid Nabawi khutbah bahasa Arab, tak tidur. Pelik sungguh. Tapi
Tak faham tak tidur, tapi sepatutnya tak faham lah boleh tidur. Kan? Jadi tak jadi tu dia punya aura tu kuat tuan. Kuat sungguh. Syaitannya besar tu. Heran kita. Baik tuan-tuan. Dan iaitu tidur mengiring atau berdiri atau terlentang. Sekalipun dia letak bantal di celah punggung, bersandar pada tiang pun batal juga. Dia letak, dia tidak mengiring, buh bantal celah punggung, sandar pula pada dinding kan tiang, tetap batal. Sebab tak dinamakan tetap punggung. Tetap punggung ni apabila isi paha, isi punggung tu dia rapat, betul-betul rapat. Kalau letak sesuatu di celah, tak betul-betul rapat. Sebab angin kuat. Angin nitrogen dengan karbon tadi dia tendang waktu itu senang. Itu yang kata tu. Baik. Tetapi kalau seorang tidur dengan keadaan punggungnya tetap, itu tidur duduk di atas lantai atau kerusi, tidaklah batal wuduknya. Sekalipun ia bersandar kepada benda yang boleh rebah, kerana aman keluar sesuatu dari tubuhnya. Aman maksudnya selamat, tak akan keluar sesuatu daripada tubuh. Walaupun dia tidur dalam keadaan duduk, tidur dalam keadaan duduk macam mana pun tak akan keluar angin. Tak akan keluar angin. Baik. Yang ketiga, hilang akal. Hilang akal, batal wuduk. Yang inilah yang dipegang oleh mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata kalau orang tu tidur, akal dia ada tak? Tak ingat apa dah, sebab tu batal. Tapi mazhab Syafi'i tak, dia kata tak batal. Walaupun akal tak ada di situ, tetapi dia dianggap tidak batal kerana tetap punggung. Orang Kedah, mereka suka guna istilah hilang akal. Aku hilang akal sungguh. Aku tak tahu nak buat macam mana hilang akal. Nak bawa anak ni pergi mana? Contoh. Nak hantar anak mengaji sekolah mana? Hilang akal aku ni. Hilang akal itu bukan maksudnya gila dan hilang akal itu maksudnya tak reti nak fikir. Tak tahu dah nak fikir macam mana. Lepas tu kita yang baru mengaji hari ni kata hang hilang akal. Hilang akal tak sah sembahyang. Wuduk pun betul. Itu tak jadi. Itu dah. Hilang akal dengan sebab gila atau macam hilang akal, seperti sangat sakit atau mabuk atau pitam atau gila babi dan sebagainya. Gila, hilang akal seperti mana sakit, mabuk, pitam, gila babi. Gila babi ni macam mana? Sawan. Gila babi ni sawan, macam sawan tarik sawan tarik ke sawan kan. Tu jenis sawan lah, gila babi orang kata. Tuan pernah tengok babi gila tak? Dia istilah gila babi dengan babi gila. Babi gila ke nak? Dia ada serondai habis. Tu maksudnya. Tu macam tu juga orang kena sawan. Sawan pun dia serondai tak kira. Kan? Ada mereka kata, cikgu mana sekolah kebangsaan Bandar Baru Sungai Buloh jenis ada gila babi. Sekali dia gila babi, dia serondai habis meja. Ada siapa cerita? Orang perempuan saya cerita. Kalau orang yang kena gila babi ni, jenis sawan ni, sekali dia nak serondai habis. Meja dia serondai, kursi dia serondai. Itu orang kata gila babi tu. Dan ada pun tidur tidak hilang akal, cuma tidak sedar angin keluar saja. Yang ni sudut Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i kata tidur tak hilang akal, cuma dia tak sedar. Apa beza tak sedar dengan hilang akal? Sebab bila mana dikejutkan, dia ingat, dia terjaga. Kalau orang gila, kita kejut, tak sedar tak? Kalau orang yang mabuk apa semua, kita kejut dengan dia, dia tetap
tidak jadi berakal. Itu yang dikatakan tidur itu bukan hilang akal. Tidur itu hanya tak sedar sahaja. Dia merehatkan sahaja. Dia kata tidur yang paling kualiti. Sebab apa dia boleh sedar bila mana imam kata barakallahu li walakum bil Quranil azim. Sebab apa imam boleh sedar? Sebab apa dia boleh sedar bila mana khatib kata macam tu? Macam juga bila mana kita dalam kuliah pengajian pun dia boleh pergi tidur. Tapi bila mana ustaz kata cukuplah setakat ni, aku qauli hadza, saya kira jaga. sebab dia boleh jaga, dia sedar tu bila mana dengar perkataan tu. Yang tu tak tahulah macam mana dia boleh set, wallahualam. Bukan dia, kita. Kita selalu macam tu. Baik. Yang ketiga, yang keempat, bersentuh atau tersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan tiada berlapik. Yang bukan mahramnya, yakni antara keduanya, tidak haram berkahwin sekalipun salah seorangnya sudah mati. Bersentuh atau tersentuh. Bersentuh atau tersentuh. Bersentuh macam ni, tangan ni menyentuh. Tersentuh bergesel. Okey, tersentuh, menyentuh. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, bersentuh atau tersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan tiada berlapik. Pada sudut mazhab Syafi'i tiada berlapik. Tiada berlapik maksudnya mubasyarah, on the spot, tanpa berlapik, berlapik pakai kain dan sebagainya. Yang bukan mahramnya, bukan mahram maksudnya yang boleh dikahwini, yakni antara keduanya tidak haram berkahwin. Ada yang haram kita kahwin, seperti mana? Anak, mak nakan, datuk dan nenek dan sebagainya, yang kita haram berkahwin dengan dia, yang tu sentuh macam mana pun tak batal sembahyang. Sekalipun salah seorangnya sudah mati, batal sembahyang orang yang hidup, batal air sembahyang orang yang hidup. Kalau suami mati, isteri nak cium boleh, tapi isteri tu batal wuduk. Tapi kalau isteri mati, dah siap semua mandi, suami nak pergi cium, batal wuduk suami. Itu keadaannya. Boleh cium? Boleh, tak ada masalah. Kalaulah orang tu mati, sepupu dia nak cium, dan mana sepupu dia tu adalah mahramnya, bukan mahramnya, boleh berkahwin dengan dia. Boleh ke tidak? Daripada sudut wuduk, memang batal lah si lelaki itu kalau yang si mati itulah perempuan. Pada sudut dosa dan pahala, adakah berdosa? Nak tanya yang tu. Kalau wuduk memang betul sebab bukan mahram. Tapi kalau daripada sudut dosa, kalau daripada sudut dosa pun berdosa dan menimbulkan fitnah. Walaupun Allah dia pun ni rapat lah, tapi cuma masa hidup tak boleh bersalam, tak boleh peluk cium, tapi bila mati ni aku nak pergi cium sekali ya. Kan? Masa hidup ni memang macam adik-beradik, tapi cuma tak bersalam, tak cium, tak peluk apa semua, tapi bila mati nak pergi juga cium sekali. Boleh, dosa itu ditanggung oleh si lelaki sebab takut timbul fitnah. Tapi kalau orang kata tak apalah, pergilah cium sekali. Tak pergi cium sekali jadi ikut lain pula, bahaya tuan-tuan, takut timbul fitnah. Baik. Jadi kalaulah berlaku juga macam tu atas dasar kejahilan, nescaya wuduk lelaki tersebut tetap batal.
tetap batal. Wuduk perempuan tak batal. Walaupun si mati itu dizina, bersetubuh dengan mayat. Orang lelaki bersetubuh dengan mayat perempuan yang telah meninggal, ataupun si perempuan bersetubuh dengan mayat lelaki yang dah meninggal. Macam mana Ustaz apa nak bersetubuh dengan lelaki? Maksudnya dia punya barang dia tu keras lagi. Sampai mati. Macam mana nak buat tu? Ibnul Mayyit. Tuan-tuan, seorang ulama fiqh namanya Ibn Mayyit, gelaran dia. Masa ayah dia meninggal, dia tak ada lagi. Tapi barang dia tu keras. Ulama zaman tu kata bagi isteri dia bersama dulu dengan suami dia. Lepas tu baru kita mandikan. Habis dah bersama, baru turun. Bila turun, dapat anak. Takdir Allah Ta'ala mengandung dapat anak. Tuan-tuan, ingat mereka memang betul. Sebab tu dapat gelaran Ibnul Mayyit, seorang ulama yang alim dalam fiqh mazhab Maliki. Ulama yang alim fiqh mazhab Maliki, Ibnul Mayyit. Steady lagi, makan ubat apa tak tahu. Tapi steady sampai mati pun duk kerah lagi, kira okey. Ustaz Harun insya-Allah boleh. Masya Allah. Itu Ibnul Mayyit. Gelaran dia Ibnul Mayyit, anak si mati. Anak si mati. Seorang ulama yang alim dalam fiqh Imam Syafi'i. Kalau tanya hajatan, ramai hajatan tu. Hak yang mati benda tu dia hidup lagi ada. Jadi tuan-tuan, amalan tu jadi malu pula aku nak sebut. Tak tuan-tuan, benda tu Allah Ta'ala bagi. Orang lelaki ni lain cerita tuan-tuan. Orang lelaki ni lain. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaulah dia tu dah selesai mandi semua, tiba-tiba ada orang datang bersetubuh dengan dia, maka yang si mati tidak lagi dimandikan buat kali yang kedua. Yang wajib mandi adalah yang hidup. Dan perbuatan yang hidup itu berdosa, yang si mati tidak lagi berdosa. Si mati tak berdosa. Yang berdosa adalah orang yang hidup. Itulah ceritanya. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang dimaksudkan dengan laki-laki dan perempuan dalam masalah sentuh kulit itu, ini ialah mereka yang telah sampai had yang diingini oleh syahwat. Yang dimaksudkan sentuh laki perempuan yang membatalkan ni orang yang dah ada syahwat. Kalau yang belum ada syahwat lagi, itu tak ada masalah. Contohnya budak-budak. Kita cikgu mengajar sekolah. Akhir-akhir tahun ni budak semua nak salam dengan kita. Tambah-tambah budak perempuan. Tengok-tengok budak darjah 3. Tak ada masalah. Jangan budak darjah 6. Budak darjah 6 tu kadang-kadang dah main haid dah. Yang tu dia kena jaga. Tapi tengok budak-budak ni kecil, budak-budak perempuan main nak bersalam dengan kita, salam dah. Tapi kalau mereka dah balik, tidak boleh bersalam dengan kanak-kanak tersebut. Dan yang haram berkahwin itu ialah haram dengan sebab keturunan. Nasab seperti ibu bapa, anak perempuan dan saudara perempuan, atau dengan sebab susuan, iaitu radha, sama macam keturunan, atau dengan sebab bersemenda, iaitu musaharah, seperti ibu mentua. Bersemenda maksudnya musaharah. Pak mentua, mak mentua, itu semua haram kita kahwin sampai bila-bila, walaupun dah bercerai dengan isteri ataupun isteri mati, haram sampai bila-bila.
Anak tiri itu anak isteri yang janda, bapa dan janda anak. Anak tiri. Mak tiri boleh kahwin? Mak tiri tak boleh kah? Sebab Al-Quran sebut la tankihu ma nakaha abaukum. Mak tiri dengan kita batal dah wudu. Tak betul. Sebab tak boleh kahwin, jadi tak betul. Okey. Pak mentua kita nikah dua. Pak mentua nikah seorang lagi. Jadi tu mak tiri kita ke mak tiri perempuan kita? Mak tiri perempuan kita, bukan mak tiri kita. Tiba-tiba pak mentua tu cerai dengan dia, ataupun pak mentua mati, kita pula tu ambil, boleh? Ni jadi keluarga 9 ke kau nak dah. Pak mentua kita kahwin. Mak mentua kita tu haram kita salam dengan dia, haram kita kahwin dengan dia. Lepas tu dia kahwin seorang lagi muda pada bini kita lagi. Contoh lah kan. Nak jadi cerita muda pada bini lagi. Kalau tua pada bini aku pun tak kelapang lah. Cerita dia muda pada bini kita lagi. Tiba-tiba pak mentua meninggal. Tu mak tiri perempuan kita, bukan mak tiri kita. Jadi kita boleh kahwin tak? Tak boleh. Yang tu kita boleh kahwin. Jadi jangan buat mereka rugi dia tu. Mudah lagi. Yang tu kita boleh kahwin. Sebab bukan mak tiri kita. Bukan mak mentua kita. Tapi dia tu adalah mak tiri kepada perempuan kita. Tak ada masalah, kita boleh kahwin. Jadi dia nak panggil apa? Panggil mak ke? Panggil madu dia ke? Macam mana? Confirm dia tak bagi kahwin. Masalahnya boleh je, tapi dia tak bagi. Cerita bab hukum yang boleh. Adakah bini kita nak bagi? Itulah. Cerita hak nombor 2 tu bukan cerita hukum. Cerita bagi tak bagi tu cerita nombor lain. Tapi cerita dia boleh kahwin. Kalau ayah kita nikah pula dengan seorang lagi, mak tiri kita, maka itu adalah mak tiri kita. Itu memang kita tak boleh kahwin. Ayah kita meninggal pun tak boleh kita kahwin. Dengan anak dia, anak si janda yang berkahwin dengan ayah kita tu, kita boleh kahwin? Boleh. Itu sebagai adik tiri, tak ada masalah. Itu dinamakan besan sebantai. Istilahnya lah. Kan? Besan sebantai. Jadi boleh kahwin. Baik. Mereka itu semuanya tidak batal wuduk jika disentuh kulitnya. Demikian juga kanak-kanak. Bila mana ke arah mentua ataupun semenda ataupun musaharah, apa yang di atasnya semuanya tidak batal wuduk. Maksudnya kita kahwin dengan isteri kita, jadi pak mentua, mak mentua. Kemudian pak mentua, mak mentua tu ada lagi pak dia, ada lagi mak dia. Jadi itu pun dianggap sebagai haram juga sebab naik ke atas. Naik ke atas tu semuanya haram. Maksudnya kita boleh sentuh kepada datuk dia, nenek dia, semua tu kita boleh bersalaman, tak membatalkan wuduk. Tak kisahlah belah mak ke belah ayah ke belah apa, semua tu main naik ke atas, semuanya tak batal wuduk. Macam juga dia dengan kita, dia berkahwin dengan kita, kita ni ada datuk kita, ada nenek kita dan sebagainya, semua dia boleh bersalam sebab benda tu naik ke atas. Baik. Apabila dikatakan batal wuduk, muka surat kitab Jawi muka surat 26. Apabila dikatakan batal wuduk, bersentuh kulit tidaklah termasuk rambut, gigi dan kuku. Mesti kulit. Kalau sekadar pegang rambut, tak batal wuduk. Pegang kuku, tak batal wuduk.
Pegang gigi tak batal sebab gigi tidak ada kulit, kuku tidak ada kulit, rambut tidak berkulit. Yang kulit batal. Sebab apa kulit? Sebab di kulit itu dia ada hassasah. Hassasah ni adalah apa hassas? Sentuhan apa? Hassas sentuhan. Dia akan rasa sentuhan. Kalau pegang kuku tak rasa apa. Pegang kulit, pegang rambut pun tak rasa apa. Dia ada panca indera, dia ada sense. Itu yang dikatakan hassasah. Dia ada rasa sentuhan. Kalau kulit sama kulit. Tapi kalau tangan tu kebah, sentuh pun tak rasa apa, berarti ada uduk. Kalau nak ikutnya, bila mana tangan kebah, sentuh pun tak rasa apa, kalau nak ikutnya tak betul lah sebab tak ada hassasah, tak ada rasa. Tetapi untuk nak mengelakkan fitnah, maka sentuh je kulit bertemu kulit, asal kulit bertemu kulit, batal. Itulah ceritanya. Kelima, menyentuh kemaluan manusia, yakni memegang atau tersentuh zakat atau faraj perempuan dengan tapak tangan, termasuklah perut jari. Tapak tangan, apa yang digabungkan begini yang tidak nampak dilihat, itu maksudnya tapak tangan. Dan perut jari, apa yang tidak dapat dilihat. Ini semua dinamakan sebagai kawasan yang kalau menyentuh batal. Menyentuh batal. Menyentuh apa? Menyentuh kemaluan. Kemaluan tu bahagian mana? Kalau zakar itu yang batangnya itu adalah batal. Kalau telur, telur tak batal. Sebab tu bukan bahagian kemaluannya. Jadi kalau sentuh bahagian ni, apa yang tak nampak ni, semuanya batal. Tapi kalau sentuh di ujung jari ni tak batal. Sebab apa? Sebab benda ni boleh dilihat. Oh, nampak. Selagi mana nampak, selagi tu kalau sentuh tak dianggap sebagai batal. Yang tak nampak tu, yang tu lah kalau menyentuh batal. Oh, macam tu. Tapi kalau nak garu, garu pakai mana? Pakai ujung. Pakai ujung tu tak apa. Garu pakai ujung, boleh. Baik. Kalau sentuh kemaluan, kepit tak batal. Sebab kepit ni tepi, boleh. Kalau nak kencing kena kepit. Batal tak? Batal ke tak? Tak batal. Sebab sentuh tepi kan. Tapi batal juga sebab kencing. Jangan kata kalau kencing pegang macam ni tak betul lah. Tak, kalau pegang tu memang tak betul. Tapi kalau kencing tu yang betul. Keluar. Bila mana kata keluarnya betul. Macam tu cerita dia macam tu dah. Baik. Sama ada kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Sama ada pegang kemaluan sendiri ataupun pegang kemaluan orang lain. Yang banyak pegang kemaluan orang lain ni hajatan dululah. Lah ni dia tak pegang lah. Dulu kemaluan budak-budak semua dia pegang. Dia tukang sunat. Sama ada orang tua atau budak, sama ada yang hidup atau yang sudah mati. Tuan-tuan, Lani ni cuti sekolah. Ramai orang berkhatan. Khatan ni orang sini sebut sunat. Kalau nak ikutnya tuan-tuan, khatan tu sunat ke wajib? Dan orang sini sebut sunat. Orang mana sunat?
sunat anak. Kalau orang sana, orang utara dia sebut khatan. Anda khatan ke belum? Sebab apa dia sebut khatan? Sebab nak bagi nampak takuk tu. Takuk tu namanya khitan. Takuk tu namanya khitan. Sebab tu anda khatan ke belum? Kalau tutup lagi takuk tu, bermakna belum lagi berkhatan. Orang sini sebut sunat. Tak apalah, sunat khatan. Kalaulah seorang itu meninggal dalam keadaan dia tidak berkhatan, maka jenazah dia tidak boleh disembahyangkan. Tak boleh disembahyangkan. Weh, ya ke? Cuba buka kitab lah tengok. Kalau kitab bahasa Melayu ni, tak tahu kitab ni ada ke tak. Tapi kalau kitab bahasa Melayu paling mudah, Matla'al Badrin lah. Dia dah sebut berkenaan dengan orang yang meninggal tidak berkhatan, maka dia tidak boleh dimandikan kecuali ditayamumkan dahulu. Tak, dia basuh macam mana pun takkan boleh. Dia basuh macam mana pun takkan boleh. Dia kena tayamum. Bila mana ditayamumkan baru boleh sembahyang. Kalau tak ditayamumkan tak boleh sembahyang. Habis-habis mandi semua tayamum, itu baru boleh sembahyang atas mayat tersebut. Mereka kata tadi saya duk cerita kuliah subuh, cerita yang tu Ustaz, pasal mereka jamu makan nasi tu. Mereka kata, Ustaz, kawan saya tu India, mamak Hindu, bukan Muslim. Tapi doktor suruh dia khatan. Sebab apa? Sebab dia kena penyakit kencing manis. Orang yang ada kencing manis, doktor kalau tengok bukan Muslim, doktor tanya, kena khatan ke tak? Kena khatan. Sebab apa? Air najis tu yang keluar itu, yang duduk dalam sarung dia tu, kalau duduk dalam tu tak dibuang, maka dia akan makan kulit tu jadi lagi parah. Dia akan makan habis kepala-kepala tu dengan sebab penyakit tersebut. Jadi Islam ni adalah agama yang paling bersih. Islam ni adalah agama yang paling bersih. Sampai kepada kemaluan lelaki pun dia ambil peduli supaya dikhatankan. Kalau mati dalam keadaan tidak berkhatan, dalam keadaan tu dia tidak boleh disembahyangkan. Itu kesannya lah. Kalau budak-budak tak ada masalah. Bila mana dah balik, yang tu jadi problem. Budak-budak sebelum balik, kalau dia meninggal, dia dianggap sebagai kanak-kanak, sabi, tak ada masalah, boleh. Tu pun setengah ulama mengatakan, kalau tidak dikhatankan lagi, ditayamumkan kepada kanak-kanak tersebut untuk membolehkan sembahyang. Walaupun kanak-kanak, ya, sebab dia mengandungi najis. Walaupun diloceh, dibasuh sekalipun tidak boleh. Tak jadi suci pada tempat tersebut. Kerana dia dianggap kalau kita loceh, basuh dan sebagainya, dianggap kita menghina mayat. Menghina mayat. Itulah ceritanya. Kesan dia sampai macam tu. Okey. Yang dikatakan zakat itu adalah batangnya, bukan tundun. Tundun itu tempat tumbuh rambut, tempat tumbuh bulu, bukan yang tu. Yang batangnya saja itu disebutkan zakat. Demikian juga faras, iaitu bibit lubangnya, bukan tundunnya. Tempat tumbuh bulu, bukan yang tu. Bibit lubang tu yang tertutup dengan bibir itu dinamakan sebagai faras. Termasuklah apa yang tumbuh atas bibirnya itu. Baik, itu bahagian yang kalau disentuh batal wudu. Bahagian luar tak batal wudu. Bahagian kantung telur tak batal wudu. Yang lain semua tak batal, yang batal hanya bahagian batang zakat tu saja. Dan yang keenam, memegang atau menyentuh lubang dubur manusia.
sekalipun haknya sendiri dengan tapak tangan atau perut jari. Memegang atau menyepuh lubang dubur. Yang berada, yang kalau dikemut, yang itulah yang ditarik, yang tu dinamakan sebagai lubang dubur, dairah. Sekalipun lubang duburnya ataupun lubang dubur orang lain, dengan tapak tangannya atau perut jari, dengan tapak tangan atau perut jari yang tadi yang kita tunjukkan tadi, apa yang tak dapat dilihat oleh mata kita ketika mana kita gabungkan dua tangan kita, itulah yang dinamakan tapak tangan dan perut jari. Yang dimaksudkan dengan tapak tangan itu, jika kita tekankan tapak tangan itu ke lantai, mana yang terkena pada lantai itulah dia tapak. Dia yang tu ditunjukkan ke lantai. Tadi saya katakan macam tu, sama aja. Jadi apa yang diletakkan di atas lantai yang tidak dilihat, itulah yang dinamakan, itulah dia tapak. Manakala tepi-tepi serta kelilingnya tidak termasuk dalam tapak, tepi-tepi, keliling, semua tak termasuk dalam kawasan tapak. Jadi jika disentuh dengan hujung jari atau tepinya, tidaklah batal wudu. Kalau sentuh dengan hujung jari ataupun tepi, tak batal wudu. Itulah ceritanya. Boleh? Clear? Alhamdulillah. Ada soalan? Selamanya sila. Yang pertama pembatalan wudu, kita terlupa satu. Yang kedua kali ni tentang penyakit buasi, macam mana kita nak buat? Orang. Penyakit buasin, bila mana keluar rembon, apa orang panggil? Yang keluar tu panggil apa? Rembon. Kalau dekat balik tu ada kampung rambung, tu rambung, dia rembon, yang tu lain. Keluar yang tu batal wudu. Jolok masuk, keluar pula batal. Jadi orang yang penyakit buasi ni, jolok-jolok masuk, dia kena buh penutup sikit. Buh penutup sikit, ataupun dia buh kapas ke, ataupun buh apa-apa yang boleh menghalang daripada keluar, kemudian dia berwuduk dan dia solat. Tapi kalaulah keluar tak boleh buat masuk dah, dia dianggap sebagai dawamul hadas, seperti mana orang yang sulsul baul, orang yang keluar air kencing. Macam mana pun dia keluar air kencing juga. Keluar air kencing. Ikat lagi merah kepala kawan tu. Tak boleh ikat. Jadi dia kena letakkan kapas ataupun letakkan apa-apa. Selepas pada itu dia berwudu, lepas pada wudu terus sembahyang. Dia dianggap sebagai orang yang dawamul hadas. Orang dawamul hadas dimaafkan. Tapi bila mana keluar tu batal lah. So cara macam tu. Kena jolok masuk. Benda yang dimasukkan, adakah batal wudu? Contohnya macam kita sakit yang perlu letakkan ubat pada punggung, demam. Kan? Ada orang berubat apa? Hajatan dalam punggung. Macam peluru tu, kan? Dalam punggung. Ada cucuk masuk. Adakah batal wudu? Tadi kita kata keluar, kalau masuk batal tak? Masuk ni kalau jalan belakang, siapa yang masuk batal. Siapa yang pegang dan memasukkan batal. Tak kira kalau masuk ubat tak batal lah, takkan ubat tak nak batal. Tapi kalau memasukkan jari dan sebagainya, masukkan zakat dan sebagainya, batal lah. Tapi kalau jalan depan, bertemunya dua khitan, bertemunya dua takok, dua-dua tu batal dengan sebab bersetubuh. Dengan sebab bersetubuh ni, dia memasukkan sesuatu, masuk tu, dengan sebab tu dia mewajibkan mandi. Okey, dia beza yang batal wudu dengan batal apa yang mewajibkan mandi.
Yang mewajibkan mandi ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ni cerita masuk wajib mandi. Kalaulah zakar itu dimasukkan dalam farash binatang, dimasukkan dalam dubur binatang, wajib mandi lelaki tersebut. Binatang tak ada mandi, binatang tu kena sembelih. Binatang tu kena sembelih. Masuk paper tahun lepas ke bila kambing mati, kena liwat dengan seorang lelaki, mati kambing. Dekat mana? Kelantan mana? Mati sebab tak mampu menahan. Tu cerita dia. Baik, ada lagi soalan? Kita pergi di hospital. Kita sakit dah dulu. Tiba-tiba doktor perempuan datang. Ada kaedah tu batal tak batal? Baik, dia pegang tang mana? Bersentuhan. Bersentuhan. Baik, dia pakai glove ke tak? Kalau dia pakai glove, dimaafkan, tak ada masalah, boleh je. Tapi kalau dia tak pakai glove, lah ni semua doktor pakai glove dah. Nak pegang pesakit, dia akan pakai glove. Jadi kalau pakai glove, tak ada masalah. Cuma yang tak pakai glove, yang tu batal, dua-dua batal. Tapi kalau dalam keadaan mudarat, dalam keadaan dan sebagainya, itu lain cerita. Lain cerita. Maksudnya bersentuhan tu adakah batal wudu? Di sisi mazhab Syafi'i mudarat ataupun tidak batal. Cuma hukum bersentuhan itu haramkah, bolehkah dan sebagainya. Cuma hukum bersentuhan tu kalaulah tujuan nak merawat, tak ada masalah. Hari ni kita nak baca batal ke tak wudu, bukan cerita bab hukum. Kalau cerita bab hukum, confirm, tengok keadaan. Kalau saja-saja nak sentuh, haram. Tapi kalau tujuan sentuhan tu nak merawat dan nak melihat keadaan penyakit, tak ada masalah. Cuma wudunya tetap batal. Okey, ini pandangan mazhab Syafi'i yang qaul jadid. Qaul jadid. Berbeza dengan qaul qadim. Qaul qadim semasa Imam Syafi'i berada di Iraq. Imam Syafi'i perantauan dia bermula daripada Madinah. Dia lahir daripada Madinah. Dia lahir di Gaza. Keturunan dia daripada Gaza. Daripada keturunan Bani Hashim yang berada di Gaza. Sebab Bani Hashim keturunan Nabi SAW, Hashim ni daripada Gaza. Daripada Gaza. Kemudian berpindah ke Makkah. Daripada keturunan Imam Syafi'i juga lahirnya di Madinah. Baik. Imam Syafi'i lahir, kemudian berguru dengan Imam Malik dan dia meneruskan perjalanannya pergi ke Iraq. Bila mana pergi ke Iraq, sebab dia tahu di Iraq tu ada seorang ulama yang begitu hebat namanya Imam Abu Hanifah. Tapi dia tidak sempat bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Dia hanya belajar dengan anak murid kepada Imam Abu Hanifah, iaitu Syekh Yusuf. Jadi daripada situ tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia belajar dengan anak murid kanan Imam Abu Hanifah dan dia berpandangan bahawasanya yang menyentuh batal, yang disentuh tak batal. Bab wudu, yang menyentuh batal, yang disentuh tak batal. Kita pi, doktor main pegang tangan kita tak pakai glove, doktor tu batal wudu, kita jangan pi pegang pula tangan doktor. Kalau kita pegang tangan doktor tu, kita batal pula. Jadi biar disentuh tak apa, kita tidak menyentuh. Ini qaul qadim. Begitu juga apabila kita pergi umrah, kita tawaf, kita tidak menyentuh orang yang bergeser kita, tu tak batal. Tapi kalau dia menyentuh kita, dia batal. Kalau kita sentuh orang, kita batal. Jadi boleh pegang mazhab tu, boleh pegang ni mazhab Syafi'i juga, tetapi cuma itu ijtihad yang lama, qaul qadim. Kemudian masa tu Imam Syafi'i berpegang dengan pandangan tu. Setelah dia balik pula ke Madinah, dia pergi pula ke Mesir.
Kenapa dia pergi ke Mesir? Kerana bergandingan ataupun berdampingan dengan Sayyidah Nafisah, iaitu cucu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi duduk dengan Sayyidah Nafisah, dia buat pula qaul baru, qaul jadid yang mengatakan bahawasanya yang menyentuh dan disentuh kedua-duanya batal. Yang ni yang kita pakai sampai sekarang, yang kita pakai di sini. Sebab apa dia katakan macam tu? Sebab dia tengok di Mesir orang laki dengan perempuan, dan perempuan itu dah menopause dah, laki itu pun dah tua dah, masih lagi duk melawak, cubit hang aku, dia kata masih lagi ada nafsu. Jadi dia tetap mengatakan yang menyentuh dan disentuh kedua-duanya batal. Jadi pada keadaan itu, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini yang qaul jadid. Adakah ijtihad lama membatalkan ijtihad yang baru? Tidak. Al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad yang lama tidak dibatalkan dengan ijtihad yang baru. Ijtihad yang baru tidak membatalkan ijtihad yang lama. Sebab apa? Sebab kedua-dua itu adalah ijtihadnya pada masa tersebut. Jadi boleh pakai. So macam mana? Boleh? Apa dah? Pakai duduk. Ya. Kau? Ya. Itu juga di antara satu pandangan yang lain, bersentuhan. Kita pegang tangan isteri nak lintas jalan. Batal tak wudu? Tak batal. Sebab apa? Sentuh bukan kerana nafsu. Ini juga ada satu pandangan dalam mazhab Syafi'i memang ada. Sebab tu benda tu, tuan-tuan dan dirahmati Allah, yang kita pegang sekarang ni adalah kerana nafsu. Ataupun zaman yang kita kata tak ada apa-apa lah, keadaan tak ada apa-apa, contohlah macam kita, bini kita nak suruh pergi buh zip baju dia pakai tu, zip belah belakang. Kita nak kena buh zip, kita dah ada wudu, kita nak pergi sembahyang ni, dia kata nak ikut, lepas tu dia pakai baju zip belakang. Betul, kita pun nak kena pergi buh zip, beretuh. Takkan beretuh tu pun nak kena ambil wudu pula. Jadi macam tu lah, jadi berat. Jadi kalau kita reti dan faham dalam masalah, kita pun kalau aku sentuh ni naik syahwat, sakit tak pergi semayang ni. Itu jangan sentuh lah. Tapi kalau sentuh pun tak naik syahwat, tak apa. Cerita dah hukum sentuh yang batal wuduk ni masa mula-mula kahwin lah. Dah lama kahwin, sentuh pun tak batal wuduk. Boleh buat fatwa macam tu. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya. Kalau kita dah pakai itu masih lagi ada syahwat. Rasa syahwat betul-betul terasa dia punya aura dia tu. Aura badan. Wah. Lagi ada. Yang tu membatalkan wuduk kerana mendatangkan syahwat. Betul ya, memang betul pun. Pakai glove pun nipis je kan. Tapi kalau berlapik tu, kalau nak ikutnya tak betul. Tapi sebab Allah terasa dia punya kesejukan tangan dia tu. Ataupun terasa aura dia tu, kalau nak ikutnya batal wuduk dengan sebab naik syahwat lah. Naik syah yang orang kata. Tapi sebenarnya benda ni duduk kat kita juga. Duduk dekat kita. Yang sebenarnya yang membatalkan wuduk tu apa dia? Hassas, panca indera, mata kita. Tengok pun kadang-kadang boleh batal wuduk. Alamak. Contoh. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, kalaulah kita merasakan segala benda-benda tu menjadi Allahumma salli ala Muhammad, menjadi
perangsang kepada nafsu kita, lebih baik kita pergi berwuduk dengan sebab perkara-perkara tersebut. Ada lagi? Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين واجعل لي لسان صدق في الآخرين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد.